Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainatan minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang ada pada pagi ini kita bertemu kembali dalam siri telaah kita untuk tadabbur surah Al-Baqarah. Pagi ini kita akan masuk suatu tema tentang ibtila, yaitu di 155 dan 156. Nanti saya jelaskan tentang ibtila. Tapi review yang telah lepas setelah bercerita tentang kiblat sebagai menjadi topik utama di 140 lebih hingga 150 lebih itu, diiringi tentang ayat-ayat yang bersifat pengukuhan keimanan. Okay. Kiblat satu hal, dia merupakan syiar. Kemudian dihalusi dengan supaya kita itu sentiasa memperbekal dan memodalkan diri di 153, yaitu sabar dan solat. Kenapa ini penting? Saya review yang dulu. Hubungan dengan Tuhan sebaiknya dierat dan dirapatkan. Ayat ini juga berlaku untuk khusus Yahudi Bani Israel, musyrikin Quraisy, yang mungkin sindiran juga. Wabil khusus juga untuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Menyangkut soal solat, hubungan dengan Allah, menyangkut soal sabar, itu bunga-bunga di sebalik keberhasilan suatu solat. Orang kalau solat dah bagus, ada bunga-bunganya. Impak daripada solat yang baik, maka lahirlah karakter pribadi. Maka tempahan itu dijelaskan di dalam ayat 153. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Salat dan sabar jadi tema utama. Di sebelumnya dijelaskan tentang supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ingat kepada Allah? Zikrullah ini penting. Itu salah satu metod juga mengerat merapat diri. Sebab zikir dengan solat itu diganding bersama, dalam arti kata ketika seseorang itu sedang melakukan solat, dia itu zikir. Surat Toha, surat 20 ayat 14. Aqimus shalah li zikri, dirikanlah solat itu untuk mengingatiku. Jadi, biasanya orang solat itu orang yang merapat mendekat diri kepada Allah, mendidik untuk mendapat jiwa muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Seterusnya di 155 hingga 156, dua ayat ini berhubung kait, menyangkut soal ibtila. Ibtila ini dalam bahasa kita tu, kalau bahasa sederhana itu ujian. Dia ada istilah lain disebut dalam Quran. Ibtila, mehnah, imtihan. Tapi kalau untuk sekolah itu disebut imtihan, exam. Tapi untuk para nabi itu, bila menghadapi ujian dan orang beriman, Allah menggunakan kalimat ibtila. Ujian itu. Dalam Al-Mulk. Al-Mulk pukulan untuk semua.
Allazi halaqal mauta wal haya liyabluwakum. Itu itilah. Allah mencipta kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia itu beramal amal yang terbaik, ahsan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga mendapat hal yang sama ketika dia menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Haza min fadli rabbi liyabluwani." Nah, itulah juga. Ini kurniaan Tuhanku. Kekuasaan, kekayaan, ilmu yang ada pada Nabi Sulaiman, kerajaan itu. Haza min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku. Nah, itu ujian Nabi Sulaiman. Di hadis yang lebih umum, kalau hadis, dia juga menggunakan kalimat bala. Asyaddul bala, dalam suatu hadis itu dikatakan, seberat-berat ujian, yaitu para nabi. Sehingga nanti jadi perhitungan untuk kita siapa lepas daripada ujian. Kalau kita nanggap ujian umum pagi itu aja pun cukup menguji kan. Nak bangun subuh. Satu label nak bangun subuh aja berat. Belum lagi nak semayang subuh. Sebab itu Rasulullah di awal-awal persiapan diri untuk membawa risalah, surah Muzammil dan surah Mudassir itu menjadi pembinaan karakter diri. Kalau mau mengkaji surah Muzammil dengan surah Mudassir. Surah Mudassir membina karakter bangun. Ya ayuhal Mudassir, kum. Kum itu kalau kaedah menggunakan bahasa Arab, bangunlah. Bangun diri, bangun minda, bangun rasa, bangun raga. Bagaimana nak memimpin umat kalau nyempun belum bangun? Itu saya kata membina karakter. Bahawa nanti ayat-ayat lain bercerita tentang kepada Tuhanmu besarkanlah. Kalau surah Muzammil, lepaskanlah selimutmu, selimut kemalasan, selimut kejahilian. Kalau mengambil pandangan Said Kutub yang penuh dengan nuansa pemikiran ayat ini. Walaupun sebagian orang berapa cenderung menggunakan Said Kutub. Saya gabungkan. Kalau kita boleh ngambil teori barat, kenapa kita boleh ngambil teori orang Islam sendiri? Ini kita, itu kadang-kadang mun bahasa kemai, saya madah apa? Kalau keluar daripada dubur ayam, telur, ambil. Kalau keluar daripada mulut seorang sultan, muntah, buang. Apa maksudnya? Dari siapapun kalau itu kebaikan, orang Islam suruh ambil. Sindiat siapa orangnya. Kebenaran itu dari siapa saja. Ambil. Dan kita nanggap pandang orang. Biasa kita itu macam ya. Kenanya bukan sembarang orang. Kadang-kadang keluar daripada kenabian, keluar daripada, kalau umum maksud saya. Adakah kita melihat kebenaran itu dari apa yang dia kata atau dari orangnya? Benar sih benar, adakah orangnya atau nak dibadahnya? Bagusnya dua-dua. Tapi susah kita nak nanggap sesempurna itu. Tapi kita diberi signal. Unzur maqala wala tanzur man qala. Dengarlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sebab nanti mungkin yang mengatakan itu kebenaran, tapi dia sendiri bukanlah lebih baik daripada orang yang ditegur. Tapi kita ada adaptasi untuk hal seperti ini. Terimalah kebenaran itu. Ya, lihat siapa? Kita risik kadang-kadang lah. Dengan sembarang orang ya, kita pakai orang. Apa sih boleh? Boleh. Nak cari yang perfect, mengambil kebenaran dari orang yang membawa kebenaran. Orang yang membawa kebenaran itu susah dicari.
Melainkan yang saya tadi, melainkan kecuali para nabi. Namun nanti kepada sahabat, ya malam tadi pun saya bahas. Orang kedua yang kita nak ambil teladani adalah sahabat Nabi. Itu model orang yang menjadi pilihan teman dalam hijrah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dalam kebenaran. Benar keyakinan, benar perjuangan itu, benar pengorbanannya. Ketika menghadapi krisis, dilema ujian keimanan tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar kata, kalau yang mengatakan itu Nabi Muhammad, aku yakin. Dia dapat gelar As-Siddiq. Dalam beberapa siri peperangan, contoh perang Hunain, dia berhabis getahnya untuk jihad. Ditanya oleh Nabi, apa lagi yang ada pada kau? Aku ada Allah dan Rasul. Benar pengorbanannya. Benar ungkapannya. Dalam hal lain, kalau apa yang dipadah oleh Nabi ini akan tegakkan. Meninggal Rasulullah, naik beliau sebagai seorang khulafah. Yang pertama khilafah itu. Apa padahnya? Siapa yang murtad, aku akan perangi. Siapa yang tak bayar zakat, akan ku perangi. Hatta siapa yang tidak solat, aku akan perangi. Ya, siapa mau buat ni makin fik Abu Bakar? Pun ada kita di kampung tu makin fik ya. Menjadi keke, jadi penghulu, jadi dah. Mun tidak tu semua si sembahyang tu kita ngagak ke rumah tu. Oh. Ya, sehingga Saidina Umar madah. Pok, tunggu lo pok dengan sampai. Itu yang dibuat kajian tentang karakter, perbandingan karakter Saidina Umar dengan Abu Bakar. Tarik kesimpulan, selembut Abu Bakar penuh dengan ketegasan, sekeras Umar penuh dengan kelembutan. Oh. Kalau nak buat perbandingan, tapi sahabat ini, apapun kita letak mereka, radhiyallahu anhu. Situ ada juga RA, tapi Raden Ajeng. Untuk kita, kejar saja untuk itu. Untuk mencari redha Allah. Wa may yastahu tira amarda tillah. Ayat berapa ya? 207, 208. Ada sebagian orang yang mencari keredaan Allah. Sahabat as-sabiqun awalun, mereka dapat gelar itu, radhiyallahu anhum. Tapi si ada universiti dan agensi pendidikan, institusi pendidikan nak beri label ya. Okay. Sebab label ya hanya untuk sahabat. Okay. Ini. Sekarang kita masuk 155 tentang ujian itu. Bagaimana penyataan Allah Subhanahu Wa Taala ayat 155. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pesan sabar masih berulang di situ. Ayat sebelum juga cerita tentang sabar, tapi diganding dengan solat. Itu diganding dengan ujian. Surah Wal-As dikahludi. Nah, menunjukkan sabar itu gini. Salah satu solusi alternatif dalam kehidupan. Dan Allah bagi statement yang cukup mahal. Allah bersama orang yang sabar. Bima ayatillah. Bersama dengan Allah. Oh, berat. Sabar aja lah, po. Bau disumpah aja. Susah nak sabar. Nak. Bila nyimadah celaka,
Lepas sabar kita, kau celaka besar. Advance kita. Baru diuji aja. Pun di kampung kadang-kadang bukan diajak cakap besar si sebut, tapi cakap kau yo. Ya, triple. Untuk kita mengatakan surah Furqan itu, wa iza khatamul jahiluna qalu salama. Bila ada orang yang mengatakan kepada kamu, terutama orang jahil, kalimat yang tidak baik, qalu salama. Ucaplah ucapan yang baik. Okey. Sebab kita nak meraih pahala. Pahala itu di ujian itu. Ya? Itu kenapa melangkah kaki berwuduk keluar daripada rumah tadi dengan kegelapan, dengan kesejukan. Ujian disialah pahala Allah beri. Baru berjalan keluar daripada rumah. Nak duduk lagi. Okey. Ada yang dah beri salam, ingat dengan selimut balik. Ada yang ingat yang baru nikah, ingat dengan gulit. Sangka buruk dengan orang baru nikah. Si boleh, sangka buruk. Tapi nama orang lepas nikah tu all night long nak. 6 malam aja. Apalagi pagi Ahad macam tu nak. Ujian. Terus terang. Petang mari, ngampas tidak di sempadan nun. Berat pala. 3 siri. Saya siapa nak ngarah seorang kawan saya sebabnya menjadi tertinggi. Ustaz juga. Kenal mu kita, saya nyebut. Jadi macam ni raya. Round ketiga kita nak ya Ustaz. Rumusan aja si berat gila. Sebab kita nak masuk round keempat lagi di sembahyang batu. Sebab malam saya di sembahyang batu. Dia kata minta pulang awal. Kalau ikut 4 baru habis. Tapi pukul 3 dah selesai. Pulang. Parenting. Untuk ngapas saudara kita. Tapi saya suka tile masjid dah okey, di-renovate. Pandai tidak usaha, cuma ngembak sikit kipas. Untuk tidaknya tambahan untuk di luar. Alhamdulillah. Pedaun atas. Tu pergi Serikin, Simpang, Gua, yang luar Kerik tu. Kampung peliharaan kita. Cuba adalah saya di sini. Tapi okey lah kita bah bukit. Sik lah panas gila. Pindah berpeluh juga lah ceramah. Bayangkan 3 siri. Tajuk pertama. Mahkota wanita. Bagaimana menduduk posisi orang puan. Kesalahpahaman. Teori barat menuduh Islam. Yang kedua tentang kiambang bertaut. Bagaimana membina rumah tangga. Dan yang ketiga, petang istanaku. Apa ceritanya? Dan bagaimana untuk membina sebuah istana rumah tangga. Mengupas sedikit ayat mawaddah warahmah. Mudah tua tu dengan bini, apalagi mawaddah. Cinta yang menggebu-gebu. Tidak ada lagi. Tapi warahmah. Ikatan kasih sayang dalaman. Okay? Walaupun terkadang siklah berpegangan tangan, apa nak dipegang lagi, lain dah rasa. Sama dengan megang meja lagi nak. Tapi warahmah. Tahu kasih sayang-sayangan laki, sayangan buktinya apa? Ketika meninggal seorang isteri, bergabung usaha panjang. Cuma waktu ya, si berapa smart gila. Tapi makin lama dah berubah mesin diri. Ini dah tinggal. Sih. Mula dah. menjeling situ lah nak. Tapi si semualah macam dia. Tapi ada yang pernah kita lihat pengalaman kehidupan itu. Dalam tempoh sebulan aja. Sebulan isteri meninggal. Lakinya ikut. Tinggal juga. Yang paling uniknya, kawan saya tu. Yang cari siapa anaknya yang pandai masak. Sama menu dengan bininya. Rupanya menunya anak laki. Itu dia. Gula anak laki masak.
Berapa cintanya. Itu warahmah. Ya. Mawaddah, itu cinta yang menggebu-gebu. Warahmah, itu ikatan kedalaman di jauh sudut hati yang diberi untuk pasangan. Itu tajuk kedua saya, Kiambang Bertaut. Ya. Itu model itu juga kita pernah bersama dengan Jakim, dengan Jais. Cuma dengan lembaga kependudukan yang lain sikit. Kalau baru nak nikah, itu nikah smart start. Sebabnya untuk umum. Kalau Jakim Jais, kita letak lain. Okay. Sekarang, Allah mengurai dalam ayat 155 ini tentang apa saja bentuk ujian. Kita tengok satu-satu. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan datangkan kepada kamu, berikan cobaan kepada kamu. Artinya, si lepas. Sebab Allah ini mengatakan, tidak siapa dinyatakan, tapi semua. Kamu. Bahasanya sekaliannya. Pakai kum. Bisyai'in. Nah, bawa di pada saya. Minal khawf. Daripada ketakutan. Bila kita megang syariat, bila kita dalam beramal, ada nanti di sudut kejiwaan itu diuji. Sebenarnya itu tempahan jiwa. Dalam kami dakwah pun sama juga. Dia malas nak turun ngajar. Ujian. Adalah pening sikit. Turun ke si. Oh. Awal pagi tak mana, settle ke si tu dulu. Dia nak makan heavy gila. Lagi-lagi dah main mangkok sambal belacan, dia dah main angkat. Tidak pendalaman masak, tahu aja lah. Nah, menunya, ya Allah. Tambah si. Hilang malu dah. Makan. Okay. Mun nak cun, itu dia. Tempoyak aja ada 2 versi. Tempoyak aja. Ini raya nasi. Nasi pun nasi bagus. Itu dia. Bukan beras biasa. Bukan beras muka saya tu. Muka brim. Beras bawah 30 ya. Beras ya. 60 ke atas. Beras orang kampung. Beras orang kampung pendalaman. Minta maaf beras kita. Tak boleh tempoyak aja pun dah. Nak 2 tapak. Ujian. Siapa pun kita si lepas. Oh, nanti yang megang jawatan akan diuji dengan jawatan. Muka bola macam tu, jujung. Ni raya periuk aku. Ni raya periuk. Okay. Dalam politik, banyak ujian dalam politik. Ya Allah, saya sih nak cerita lah. Dah ustaz sama juga. Okay. Diuji. Okay. Ni dapat nak pergi siapa? Label aku bukan dia. Ada juga. Saya baru dengar malam tadi. Suruh yang beri kecil elak. Jadi, saya bila suruh mengeluh macam ya dengan saya, kena Ustaz beri kecil elak. Aduh. Kata. Susah dah Ustaz pun kena tempah juga. Dan saya mendidik kawan-kawan itu. Kita pergi ke suruh itu. Ngajar itu sebahagian daripada kewajiban kita. Mesti dijemput pun, kita kena berusaha untuk memberi bimbingan masyarakat. Gini raya supaya dapat masuk. Lepas tu sampai saya pribadi nak mendidik diri, mesti ngambil jadual tu, bila kesuruh ke masjid. Kita ada Zoom selesa, minta maaf lah. Duduk di ofis, bilik sendiri. Blazer dah 2 berantung. Oh, makin sejuk lah. Mau pasang netai lagi, oh lagi nyaman lah. Comfort zone apa orang kena tuk madah apa? Zone selesa. Ujian bagi para ustaz. Kenapa nak aku turun ke siapa? Beri ingat 35. Macam di Limbang minta maaf. Penceramah kita di Limbang. Pegawai-pegawai saya. 35 dapat. Kena member pakai Innova. Sekali jut kat minyak nak. Dah mau pergi sampai ke Sempadan. Lepas tu, di Limbang kita beri sebuah
Frontier. Dulu orang putih kita beri. Da'i kita. Dia bergerak ke Kuala Lawas. Dan saya datang kadang-kadang belon trade jadual si Cun. Kena ambil saya di sini. Di Limbang. Program di Lawas. Dan saya hanya ada seorang pegawai. Seorang pentadbir. Ngurus Limbang dengan Lawas. Tak bayangkan. Pada itu tempat mission itu. Tapi kenderaan baru kita beri. Gitu. Frontier. Turbo lagi. Ini untuk bergerak. Itu derma orang. Derma orang sebelah Brunei. Tapi saya kata, ya ujian tinggi. Sebelumnya, nak kita pakai basikal berjam-jam. Yang paling unik apa? Orang putih kita ya. Nya saudara baru ngajar saudara lama. Itu dia saya kata. Berbasikal. Hanya dapat kenderaan. Kayaknya saya dapat anugerah tokoh hijrah ke apa. Tapi kita beri kenderaan baru. Mungkin orang sebelah Brunei Nangga kena je macam ya. Tapi bagus juga saya kata. Beri kenderaan terus beri dengan sini. Jangan beri di situ. Beri di situ tahan situ. Ini ujian. Oh, takut ya takut tu. Takut ya takut tu. Macam yang belajar agama je. Kemarin pun cerita-cerita juga. Mau belajar agama, saya dah dapat apa-apa. Kan? Saya negur untuk kita. Orang berpangkat besar, siapa nak sombong diri, buat baju tu dipolah oleh orang tukang tenun. Betul tak? Dah siap baju ya, siapa ngempak bajunya? Driver lori. Dapat hidup ke diri. Betul tak? Driver lori, ngembak nak ya. Siapa nak mikul nak ya? Kalindan, lori, buruh, mikul, baju yang kita pakai tadi. Walaupun baju kita mahal. Dapat hidup kita dapat sendiri. Tidak, kita bergantung dengan orang. Lepas itu, yang bergerak dengan saya kata, tu siapa tu? Driver. Saya sih sedap madahnya driver daripada. Sahibul dakwah. Rakan dakwah saya. Saya sih katanya driver daripada. Fungsinya ngembak saya. Pakai kenderaan. Dan biasa saya dengan driver terus terang. Makan semeja. Mau dapat dalam majlis duduk dengan saya. Apa urusan? Saya yang berkelakar ini belum tentu lebih baik. Kalau dia ikhlas. Ini sebahagian part of dakwah. Ini cara kita nangga. Jangan driver. Ini boleh macam ya. Apalagi untuk mengatakan kedudukan jawatan. Baik itu Rasulullah ngajar cerita kita tentang Sayyidina Bilal. Nak nangga Sayyidina Bilal. Nangga pun orang si sudi. Tapi dia dapat. Sahabat lain geleng balak. Berbahap. Belum ada confirm masuk surga. Sayyidina Bilal dah dulu. Di Surat Mi'raj. Terompaknya dah di surga. Bayangkan. Kita belum lagi muka kita tu confirm. Tapi dah dapat anugerah. Belum tentu confirm surga. Rasulullah nak ngajar kepada kita itu. Jadi siap dah. Lepas itu juga saya madah di office. Cleaner tu. Cleaner tu si bersih depan tu. Yang orang anak apa? Hikmah. Saya madah. Adakah saya nak merendah cleaner itu? Kau apa cleaner aja? Si boleh. Kita si nangganya label ya. Lepas itu saya terus terang saya nanggak. Label you sebagai pegawai, label you sebagai pengguru, label you pengarah. Itu amanah Allah. Saya si nak meletakkan pengarah dengan cleaner itu sebagai sesuatu yang berbeza. Ni si kita berbagi tugas saja. Dari segi kedudukan, menyenegur walaupun dia cleaner. Tegur, apa hal tak kak? Menegur tegur lah ni lah ya. Anda kau cleaner nak madah aku. Si dapat. Mungkin daripadanya betul. Ini cara pandang kita. Kembali. Liyamnu'akum bisya'in minal khawf. Walju'. Kelaparan. Apa kata kita tu? Kena si berani negur. Kena si berani madah. Kena si berani tu. Takut. Periuk nasi. Takut satu perkara. Takut tadi ujian kami orang ustaz banyak.
Tegur si. Pernah satu serika saya madah, kita tua sikit Ustaz, kita tegur. Selalu juga saya kena. Walaupun di kawan-kawan yang di jabatan. Kita NGO Ustaz. Tak adik kita tua sikit, tak tegur. Kita dah ada kuasa. Tapi mungkin tak tegur Ustaz, ada orang nak komen apa. Aku si aman, ada bos depan. Oh. Wa naqsi minal amwal. Nah, ini lebih detail. Yaitu kekurangan harta. Takut kena turun pangkat. Kalau dalam dunia sekarang. Kena si wani nego. Satu, yang kedua. Kita ada si polisi yang menggunakan siap untuk ditegur seperti. Walaupun saya suka dengan Mubarak dulu. Presiden Mubarak. Tapi dengan ulama cukup baik. Yang pernah maulah majlis. Yang madah ulama. Waktu tu kita tegur. Saya, apa yang si betul? Dalam majlis. Saya nunggu siapa ada orang mau yang berhormat untuk tegur saya Ustaz. Mubarak ditegur. Dalam majlis rasmi. Kamera banyak. Wartawan datang banyak. Tegur. Mubarak, kamu jangan. Oh, bagi saya bagus. Kalau siap untuk memimpin, siap untuk ditegur. Sebab itu kita kena ada telinga kuali tu. Walaupun memang ada nanti dikata adab tegur. Tapi kalau Mubarak sanggup di depan di halayak ramai ditegur, saya kata memang jiwa kental. Dan dia pun menganggap ulama ini orang tua kita yang nak negur kita. Dengarlah. Dipakai suatu cerita. Sebab kita tahu fungsi ulama untuk menegur. Dulu kan kita cerita banyak cerita Ustaz di gam. Sama ada gam tihu, gam uhu atau gam tikus. Ya. Sebab kita sih meletakkan fungsi. Pas saya nanya, terus terang saya madah. Mun Ustaz cik negur, siapa lagi negur? Contoh waktu tu saya madah. Kurangkanlah pesta-pesta kita. Saya nanya, siapa wani negur? Kita banyak pesta waktu tu nak? Betul? Apalagi baru lepas COVID. Ya, pesta kita. Tapi bukan apa, sayang tangga duit. Sebab kita di segi kepentingan itu lebih banyak yang lebih penting. Ya, renovate klinik, ngatur sekolah, daripada kita buang duit ke lain tak. Saya sih tahu cara kita berfikir lah. Ada yang dikatakan, kalau saya meletakkan kaedah, mubazir kita lebih banyak. Tempat duit sebenarnya. Sebab kita itu serang bergerak dalam berdakwah ni, ya Allah. Jangan memang saya disindir tu. Ni tahu ada ekor ni dah Ustaz, dah kena sindir dah saya dah. Kipas dah diantar, tile dah bagus, renovate, suhu dah okey. Terasa juga ada pun dah nitit peluh, walaupun ada kipas, uang banyak nak ceramah. Ni tahu ada ekor ni dah Ustaz. Oh, lain sindir tu. Macam YB aku tu. Pedaun. Kita pergi ke Pedaun itu tangga suruh. Tapi dah okey. Yang belimbin bau pun dah okey juga. Walaupun pakai kipas. Tapi daknya jealous lah. Tangga kita nak. Kita boycott. Tangga kita lah gambar Ustaz. Kau main. Pakai blazer dah ceramah. Ni gaya di kucing tu dah kata-kata ke mana. Okey. Kemudian wa anfus, jiwa juga akan menjadi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Menyangkut soal kejiwaan, pressure dalam bekerja. Oh, ini dunia ni sekarang banyak pressure kerja sentam dari bos tu. Memang kadang sengaja bos pressure. Ini ujian, ibtilak tadi untuk dunia sekarang. Dia kalau kita anggap itu sebagai bagaimana untuk meningkat diri, bagaimana untuk membina kemampuan diri, kita sih nangganya negatif. Nanggap positif. Okay? Saya sendiri terus terang kepada kita. Yang buat saya pernah cuti sampai 4 hari. Saya kena posisi saya diangkat sebagai hari 40 tahun hikmah duduk sebagai stage manager. Full. Waktu ya saya kata 4
4 hari sebelum majlis, 4 hari saya cuti. Nak bodoh benar. Diuji kejiwaan. Ya Allah. Tapi baru saya tahu, part bodoh dengan kita tu nak pandai habis. Ada aja yang kita si tahu. Nak bercerita tentang macam ni, nak ngengkah. Nak pakai makhluk beduk, nanti TYT makhluk ya. Mesyuarat 2-3 kali cerita malam bau beduk. Sini ngengkah nak ya. Sini beduk diambil. Berapa harga sewa beduk? Aku ngadap kitab tentang hukum. Cerita tentang beduk. Allah. Nyewa beduk dia ajak dah 300. Lori ngangkat dah 300. Sini ngengkah Ustaz. Kelak bila VIP bawa beduk kelak. Sini kita ngengkah pakai bawa. Stres malak saya entam dah. 2 jam majlis 40 tahun hikmah perasmian itu. 4 hari saya cuti dah. Belum lagi mic tu. Ujian. Pressure kerja. Tapi bagi saya, ya pengalaman bekerja. Okay? Kita si ada nak protokol gila nak. Tapi ada orang yang harus benda macam tu alert. Itu. Minas samarat itu, ujian nanti buah-buahan. Apa? Jiwa dan buah. Kenapa madah tentang buah-buahan juga dalam tu? Yang nyaman-nyaman dalam hidup. Kita dalam sesuatu nak nyaman-nyaman. Ni pergi sini ni nyaman pun. Saya kan diuji juga. Tak, ada orang malam tu. Boleh cover line sih. Pukul 11 telefon. Ada kambin tu, Tat. Oh, kambin. Malam tu ada kambin. Ujian tu kambin. Kata pasal ngatur jadual dengan kawan nak bertemu lepas maghrib. Siapa? Lepas isyak kena. Saya dah kena uji kambin. Lepas isyak lah kita bertemu. Kena uji dah. Tak pasal janji diundur. Yang nyaman-nyaman dalam kehidupan kita. Yang menyangkut soal hati hidup. Okay? Coba aja. Datang penyanyi diminat. Malam tu ada ceramah. Malam tu ada tidak Liverpool datang di Stadium Sarawak. Okay? Ustaz Kazim datang situ. Nani dia agak. Ustaz Kazim ke Liverpool? Si boleh Liverpool. JDT aja. Pada bukanlah penyokong JDT. Tapi induk nak ada JDT main. Tak? Tapi suruh masjid yang macam muka kita orang tu. Di Sarawak tu saya dah ada jemaah regular. Saya pergi ke Firdaus, Ziana Zain datang di stadium. Masih muka tu kekal tu. Jadi nyesik lagi lah. Yang pernah pelik tu, korban hari pertama. Subuh tidak tu kena banyak hilang. Lama tu aku rasa pernah hilang. Rupa entah boleh gaut. Kata tidak tu, makan sup. Hari-hari. Di subuh tidak siapa datang. Oh, lain ujian dia tu. Ujian syar'i lah. Okay. Ni muka regulasi datang. Sakit kaki tu. Nak turun ke suruh. Tak boleh makan sup pagi-pagi. Oh. Benda muka saya pernah hilang. Kita cari muka tu. Muka biasa. Tiba-tiba hilang. Okay, kita pun suspek lain. Sakit apakah. Sebab saya diajar Pak Kiai. Kalau jemaah regular itu si ada. Cari ke mana dia. Okay. Sebab dia adalah biasa di taman-taman syurga. Tiba-tiba si ada. Sebab Nabi begitu mencari sahabat. Sebab itu Nabi kan ada beberapa posisi lepas sembahyang. Posisi pertama, dia tukar ke kanan. Nabi ambil salam. Posisi kedua, dia tukar ke kanan, kiri. Posisi ketiga, dia tukar ke depan. Dia nangga sahabat. Si ada ditanyanya. Dia pergi sahabat tu. Alert. Itu kita jadi imam, kenapa itu jadi sunnah itu? Mengubah posisi selepas solat. Ada juga yang kata mengubah posisi ketika selepas baca Allahumma antas salam. Mengubah posisi. Jadi, memang ada juga suatu saat yang membelakangi jemaah. Tapi biasa Rasulullah itu mengedepan, mesti ke kanan, ke kiri. Berhadapan dengan jemaah. Jadinya tahu, siapa yang masbuk, enggak, Ustaz Sebini. Masbuk, oh, undang kaki masbuk. Dia dah tahu sahabat. Baiklah, bila berhadapan dengan sahabat, dia tahu perangai sahabat.
Kena itu, oh saya ada kain. Kainnya kongsi dengan bini. Kalau kita kan kain macam-macam. Ada Samarinda dengan gajah duduk. Enggak. Banyak. Sampai sahabat nak satu kain itu bukan senang. Sayyidina Umar pun berbagi jubah dengan anak Ibnu Umar. Dan terakhir, wabasyiris sabirin. Dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Sabar dikhususkan di terakhir. Mengena. Di setiap ayat sabar itu digandingkan semua. Kalau itu cerita tentang sabar dengan kekurangan harta, sabar dengan ketakutan, kelaparan itu. Si berapa banyak tempat ayatnya. Tapi ada. Tapi ayat tentang sabar itu kebanyakan. Sebab saya ngutip pandangan Syekh Mustafa Mansur. Setiap usaha Agung Ikhwan Muslimin itu. Dalam buku Zadun ala Tariq, kitab beliau. Bekal dalam dakwah. Apa salah satu bekal kata? Tema khusus dibahasnya sabar. Okay. Tema khusus. Si banyak tajuk tapi dibahasnya sabar. Sebab sabar memang berat. Kemudian kita baca kitab Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahawa sudah menjadi keharusan bagi hamba-hambanya untuk diuji dengan segala cobaan agar jelas orang yang benar dan orang yang dusta, orang yang sabar dengan orang yang di sebaliknya tidak sabar. Dan ini adalah sunnah pada hamba-hambanya. Kita siapa lepas. Memang kita diuji terus. Itu yang saya cerita tadi. Kerana sesuatu kesenangan itu bila terus berlanjutan bagi orang yang beriman dan tidak diiringi dengan suatu cobaan, nescaya akan menjadi bercampur aduk dengan merupakan kerusakan baginya. Apa bahasa kita? Comfort zone. Leka. 3L. Lupa, leka, lalai. Tidak nyaman? Ada lupa tak? Malah aja high tea tu. Majlis makan. Lupa dengan ayat cik. Makan. Lain cerita Ustaz tu. Kemahabijaksanaan Allah memastikan untuk memilih antara orang-orang yang baik daripada orang-orang yang jahat. Dalam arti kata, dalam pergaulan kita menghadapi juga. Seperti ini. Ada orang kadang-kadang sumpah, caci, maki, ujian. Kalau kami, ujian dalaman itu. Sekarang ada beberapa orang ustaz. Tak aku. Si tahan uji nak. Kenapa nak dimohon? Zaman Nabi saya ada mohon. Buat tauliah. Dah bingung dah. Diuji tauliah. Sibuk je berdakwah. Dah. Ujian dalaman ustaz. Okay. Ujian yang ajar Quran apa? Minta tauliah je nak. Okay. Inilah gaya ya ujian dalaman kita. Inilah manfaat dan cobaan dan ujian. Bukannya untuk menghilangkan keimanan yang ada pada seseorang hamba yang beriman. Dan tidak untuk memalingkan mereka dari agamanya. Kerana Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan seseorang. Tempahan. Sebab itu, Isra' Mi'raj itu ujian. Hijrah itu ujian juga. Isra' Mi'raj itu apa? Ujian untuk Nabi. Okay? Jemputan Allah untuk Nabi. Ujian untuk umat. Sebab waktu ya yang namanya bersifat mukjizat yang tidak realistik. Itu Isra' Mi'raj. Utak siapa nerima ya? Orang beriman waktu itu diuji. Benarkah kau beriman? Benarkah? Nabi Muhammad tu boleh sehari semalam. Langit 7 lagi. Keimanan diuji. Untuk umat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahawa dia akan menguji hambanya bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan dari musuh-musuh pun dalam peperangan. Dalam As-Sa'di ini dalam tafsirnya mengatakan, mengambil contoh berhadapan dengan musuh. Kilatan pedang dengan musuh nun, teriakan musuh itu akan menggentarkan. Tapi bagi orang beriman ni kayak ujian. Surga Allah, jihad. Fisabilillah, surga Allah, jihad. Apalagi bila di depan musuh tu, musuh lebih canggih. Sebab itu jangan takut orang Melayu. Walaupun keris kita enggak sekaki setengah. Saya selalu madah nak. Tak Melayu hilang di dunia. Sekaki setengah. Apa nak diharap?
Tapi kita ada keris terbang. Kita ada keris hilang. Mudah-mudahan. Okey. Ada lagi apa ya? Taming sari ya. Okey, macam keris sakti. Satu yang sedikit kerana apabila Allah menguji mereka dengan seluruh ketakutan dan seluruh kelaparan, nescaya mereka akan binasa kalau mereka tidak lepas daripada ujian tersebut. Baik itu, ujian kepada Nabi Sulaiman, dia diberi segalanya ujian. Diberi kepada Nabi Ayub, bentuknya lain. Lepas daripada ujian. Tapi itu yang dikatakan kalau ujian para Nabi itu asyaddul bala. Seberat-berat ujian. Nabi Ibrahim paling berat. Tapi bersifat kejiwaan. Okay? Isteri, anak, nyawanya pun. Itu Nabi Ibrahim. Seluruh kekurangan yang bersangkutan dengan harta, baik bencana dari langit. Nah, Allah turun bala. Okay? Rumah hangus, banjir kilat. Rap, hilang semua harta. Orang yang kena satu perkara, orang yang si kena ujian juga. Macam ni ujian. Dia saudaramu yang seiman. Kalau dalam peristiwa hijrah, sahabat sanggup berkorban. Sekarang, orang kena bencana banjir, itu yang saya pesan dengan pegawai, alert. Okay? Pola tabung khusus. Bila sap ada banjir, ada tutup, terus hantar. Okay. Jangan tanya-tanya lagi. Dan kita tahu, orangnya tahu. Punya beranak berbini, waktu pertama apa harus dihantar? Makanan. Ya, mesti lapar. Yang kedua, tangga anak. Anak pampers. Jangan kita beri gelang emas sama dah. Yang keperluan gelang emas. Yang waktu yang lapar. Bro. Lepas itu, kalau Ebit Liu, dia datang apa? Dia tahu orang kita sangkut atas bungan gambung tu, rumah nak. Ada kadang beri handphone dengannya, isi. Mbak perahu. Mbak gelin, pakai berenang. Mbak tali, ya. Kita nanggap apa keperluannya. Macam dalam berdakwah nak masuk rumah panjang. Oh, ilmu nak dibak yang kacak tu. Marifatullah. Datang pukul 11. Orang lapar. Hari ini kita cerita tentang bagaimana kita nak mengenal Allah. Oh, perut lapar tu. Kita kena tahu. Suruhnya makan dulu. Baru cerita nak bagus-bagus. Member lagi lapar. Bencana bersangkutan dengan harta baik dari langit, tenggelam, kehilangan, dan juga termasuk raja-raja yang zalim. Menangkan Nabi Musa. Ujiannya apa? Fir'aun. Okay. Lepas itu juga para pendakwah, para ulama diuji juga. Diuji apa? Dengan pemimpin-pemimpin yang bertingkah. Okay. Kita macam ni raya. Perasaan saya terus terang lah secara peribadi. Bila ada isu-isu keluar, nanti tegur si, bisin si, tegur si. Okay. Waktu tu apa saya tegur? Pesta. Boleh dia sibuk berpesta gila. Okay. Sibuk dilayan gila apa? Memang nak rinduk. Kesian kita. Okay. Kerana entam leh perahu, si sembahyang maghrib. Kita kan ujian. Sehingga saya mana, bolehlah nanggap perahu, sembahyanglah tepi, waterfront. Nak nanggap main bola, okey. Silalah, tapi jangan lupa dengan sembahyang. Diuji. Saya takut bila dengan pesta, kita lupa perintah Allah. Akhirnya, nanti Allah turun bala. Itu masalah dia. Orang bukan Islam, kata siapa cerita sesama Islam. Mau Allah turun bala? Bukan. Yang pesta aja kena. Yang si pesta pun kena juga. Kan kita jadi benci dengan pesta ni si. Kurangi, janganlah terlalu berlebih-lebihan. Sedangkan duit kita banyak keluar di sini. Okay. Yang saya badah tadi, sekali tembak ke atas 18,000. Contoh. Dapat mula PPRT sebuah. Suruh tukang kampung. Tak? Dapat settle, jeraya rusak. Dapat settle, tanggak klinik. Bingung nanggak klinik kita. Nak. Seminggu lepas beranak, tidak naik ke atas tangga. Bayangkan bini kita naik ke tangga lepas beranak seminggu. Nyisup ke atas tangga anak. Macam ni perlu disettle.
Ha. Kemudian pagi hari berdiri. Ngembak anak. Untuk hari apa? Cek ibu dan cek anak. Baru lepas beranak berdiri. Macam ni nak settle masalah. Itu kan saya alert langkah daripada kita buang duit ke lain. Okay. Itu alhamdulillah lah PM kita apa? Premier kita nak. Bila pergi ke Semunjan nak. Angkat sekolah Semunjan. Ni boleh. Atau pola paper. Oh terus. Hebat kan? Kata alert. Mungkin je lah. Berita asyik sampai Kenyang. Tahu aja lah sekolah-sekolah. Okay. Mesti wujud PIBG sini nak cari pakai nolong. Sekolah kita di office pun nak dapat sikit file bukan senang. 2 kali sign. File kat 80 sen. Tak file. Pengurus 1. Storekeeper. Yang kerani sign tu tak. Ya Allah. Tak boleh 80 sen file. Kadang-kadang saya bunyi sombong. Ibulah kumpul yang beli. Nak nemu kerani tadi dah cuti. Kita nak angkah dia kumpul. Dah. Tunggu esok baru dapat file. File 80 sen. Iaitu wal anfus dan jiwa, iaitu perginya orang yang dicintai. Sebab itu kenapa bila orang meninggal